الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru sidang Jumaat sekalian agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita semua selamat dari murka dan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Adab Bertamu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita berada pada hari Jumaat yang kedua dalam bulan Syawal, dan kita digalakkan supaya menziarahi sanak saudara, sama ada yang jauh maupun yang dekat, dalam era moden yang sedang dilalui kini. Bukan alasan manusia mengenepikan adab dan nilai dalam apa jua keadaan sekalipun, termasuk dalam mengeratkan perhubungan. Melihat kepada konsep melayan tetamu dalam Islam, ianya dikaitkan dengan sikap dan amalan yang amat digalakkan, sehingga keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. Karena itu Islam terus menggalakkan agar amalan ziarah menziarahi tetap perlu dihidupkan. Justru menjaga silaturahim bukan satu perkara kecil, kerana nilainya begitu besar di sisi agama. Dalam memperkatakan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan ganjaran syurga kepada sesiapa yang memelihara silaturahim dan memberikan amaran keras kepada siapa yang memutuskannya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku tentang sesuatu yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Sungguh dia telah diberi taufik, atau sungguh dia telah diberi hidayah. Apa tadi yang kau katakan? Individu itu mengulang pertanyaannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahim. Setelah individu berkenaan pergi, Nabi SAW bersabda, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pasti dia masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jelas, dengan amalan berziarah, hubungan silaturahim dapat ditaut. Bukan itu sahaja, kemesraan dapat dijalin, terzahir sikap prihatin dan dapat menghilangkan prasangka buruk. Sama ada kita yang bertindak sebagai tetamu atau kita yang diziarahi, iaitu menjadi tuan rumah, kedua-duanya akan memperolehi nikmat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai tuan rumah, memuliakan tetamu merupakan akhlak yang terpuji, seperti yang selalu diterapkan para nabi. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tetamu, disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 26. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Yang bermaksud, adakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tetamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Nabi Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepadamu, iaitu sambil berkata dalam hati, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dikenali. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawa daging anak lembu gemuk lalu dihidangkan kepada mereka. Ahli tafsir menghuraikan tentang beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada kalam Allah ini. Antaranya, segera menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu, menyediakan hidangan yang terbaik yang ada di dalam rumah, mendekatkan makanan kepada tetamu, dan bercakap dengan lemah lembut dengan tetamu. Betapa sikap memuliakan tetamu sangat dituntut oleh Islam, sehingga Nabi SAW mengaitkan sifat ini dengan nilai iman. Oleh itu, apabila ada tetamu yang sedang menziarahi kita, bersyukurlah dan bergembiralah. Lihatlah itu sebagai peluang untuk kita menambahkan pahala. Sambutlah mereka dengan hati terbuka dan layan dengan sebaiknya mengikut kadar kemampuan kita. Selaku tuan rumah, kita perlu ada sifat belas ihsan dan memahami keadaan serta berhemah dalam melayani tetamu yang hadir. Muslimin yang berbahagia, kepada tetamu yang ingin bertamu ke rumah orang lain juga perlu mengikut adab-adab yang perlu diraikan. Antaranya memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Elakkan bertandang pada waktu yang kebiasaannya orang belum bersedia, ataupun masa untuk berehat dan tidur. Sebaiknya hubungi terlebih dahulu untuk dapatkan persetujuan supaya tetamu dan tuan rumah berada dalam keadaan yang selesa. Minta izin kepada tetamu, minta izin kepada tuan rumah barang-barang yang ingin digunakan. Dan yang penting ialah pandai menjaga adab ketika menjadi tetamu. Justru marilah kita mengambil peluang kehadiran Syawal pada kali ini untuk menghidupkan amalan ziarah menziarahi. Dan sama ada kita menjadi tetamu ataupun menerima tetamu, masing-masing perlu saling memahami dan meraihkan adab-adab yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar dapat mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa ziarah menziarahi dan menyambung silaturahim adalah satu amalan sunnah yang dituntut dalam Islam. Yang kedua, umat Islam hendaklah berusaha menjaga adab dan hak bertamu untuk memelihara keharmonian bersama. Yang ketiga, umat Islam janganlah berakhlak buruk ketika mengunjung ataupun ketika kunjung mengunjung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yaitu yang berhak memberi izin, maka janganlah kamu masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu. Dan ingatlah
Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nur ayat 28. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.